Zombie Apocalypse. Kita masuk selepas dah cerita panjang tentang hawa daun, kita masuk kepada penyakit bintik daun ataupun kita pakai pokmosis. Yang ni sebenarnya sering kali berlaku bila berlakunya kelembapan tanah yang tinggi ataupun pengudaraan tanah tidak baik. Biasanya berlaku di tempat-tempat yang tanah terlampau lembab ataupun mungkin cara pengairannya tidak betul ataupun jenis tanah mereka tanah tu mungkin jenis tanah liat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tahu menguruskan saliran dengan baik, biasanya pokmosis dapat dikawal dengan baik. Dan bintik-bintik ni yang ditunjukkan di sini ialah dia bintik hitam dan dikelilingi dengan warna kuning sedikit. Ini adalah simptom-simptom penyakit bintik daun. Dan di sini pula juga penyakit bintik daun bercampur dan juga pembajaan terlampau tinggi. Ini lebih pada pembajaan terlampau tinggi menyebabkan akar lecur. Bila akar lecur, pokok jadi lemah, penyakit bintik daun mudah menyerang. Dan biasanya kalau kita lihat dari segi akar, biasanya dia ada masalah akar reput ataupun kita panggil Phytophthora. Dia berkait rapat lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pokmosis ni ataupun penyakit bintik daun ni dia berkait rapat dengan sistem akar juga. Dan bagaimana kita nak mengatasi? Kita ada banyak pilihan. Satu daripadanya ialah menyembuh dengan racun. Tetapi bagi saya juga selain pada menggunakan racun, kita juga boleh mengawal mewujudkan sistem saliran yang baik. Contohnya kebun yang tanah rata ni kita gali dengan parit. Biasanya bila kita gali dengan parit, masalah Phytophthora juga dapat dikurangkan. Pokmosis juga jarang berlaku dan pokmosis biasanya berlaku lebih pada pokok yang muda ataupun anak pokok. Kalau pokok dewasa berlaku memang penggunaan tanah agak serius ataupun pokok tu menghadapi masalah yang besar. Dan kalau kita lihat dari segi di sini juga atas bukit, kita juga buat saliran supaya air tidak melintas melalui pokok. Jadi ini juga sekurang-kurangnya juga membantu dalam pengudaran tanah. Akan memerlukan oksigen. Jadi kalau kita memastikan oksigen cukup, pokok pun dapat tumbuh dengan sihat. Dan ada kalanya juga kita terserempak dengan satu lagi penyakit daun. Colletikum ataupun kita panggil Anthracnose. Anthracnose ni memang mudah nak baca isyaratnya, iaitu bintik dia ada lapisan begini. Biasanya kalau kita nak kawal Anthracnose ni, dia biasa berlaku juga pada tempat ialah anak benih, anak pokok. Kenapa boleh berlaku? Dia ada beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah cara penyiraman air. Biasanya banyak nursery dia siram air setiap hari ya. Jadi kelembapan tinggi. Sebenarnya Anthracnose jarang menyerang. Boleh kata Anthracnose ini bukan penyakit utama dalam durian, tetapi disebabkan cara pengurusan kita ni menggalakkan Anthracnose menyerang. Salah satu sebab ialah kaedah penyiraman. Kedua, kita lihat dalam gambar ini juga, anak benih disusun terlampau rapat. Ini juga menyebabkan pengudaran tanah tidak baik. Dan juga pengudaran pokok pun tidak baik. Dan dari segi media yang digunakan juga, tanah saja, kelembapan terlampau tinggi. Jadi Anthracnose akan menyerang. Dan Anthracnose biasanya hanya berlaku pada anak pokok. Jarang kita perhati dia berlaku pada pokok dewasa. Jadi kalau sesiapa yang anak benih ini dan faktor lain adalah penggunaan baja. Banyak orang menggunakan kandungan baja N yang terlalu tinggi. Itu juga antara faktor yang menyumbang. Jadi kalau untuk mencegah, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh juga pertimbangkan menggunakan biocopper sebagai langkah pencegahan terhadap Anthracnose. Walaupun kita tahu Anthracnose juga boleh menggunakan racun-racun kulat lain seperti difenoconazole
ataupun Mancozeb dan lain-lain juga. Tapi antara kawalan yang bagus kita boleh gunakan adalah Biocopper. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat satu lagi yang sering sangat banyak orang hadapi, masalah alga yang berlaku pada daun. Dia boleh warna hijau, ada yang berwarna orange, ada yang berwarna coklat. Dia ada banyak warna. Tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan juga lah. Masalah ni juga agak serius juga, terutamanya bagi sesiapa yang menggunakan folia baja yang terlampau tinggi N, dan di kawasan tropika contohnya di Malaysia ni memang disebabkan kelembapan udara kita tinggi dan juga cuaca yang panas, dia sangat kondusif untuk pertumbuhan alga, terutama di tempat-tempat yang terlindung daripada cahaya matahari. Memang pertumbuhan alga tu lebih cepat dan juga memang dia tumbuh dengan sihat. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita lihat ialah alga ni kalau dia menyerang, dia boleh menyebabkan banyak benda berlaku. Contohnya antara faktor yang penyumbang utama adalah kekerapan penyebaran folia tanpa racun kulat. Biasanya bila kita sembuh folia, kalau kita tidak lihat apa-apa berlaku, kita tak campurkan racun kulat, ini juga sebenarnya menggalakkan pertumbuhan alga. Terutamanya kita lihat tengok daun ni, boleh kita hampir semua jadi ditutupi oleh alga. Kalau di bawah di sebelah daun bawah ni juga sama. Dan bila ditutupi oleh alga, fotosintesis daun juga dikurangkan. Kita tahu kalau fotosintesis dikurangkan, pertumbuhan pokok akan menjadi lambat ataupun makanan yang dihasilkan akan dikurangkan juga. Dan kedua adalah stomata daun tersekat. Bila daun tersekat, daun tidak boleh berfungsi. Jadi daun tidak boleh fungsi, dia sebenarnya akan menjadi satu beban. Dia akan menjadi satu beban kepada pokok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh elakkan penggunaan sembuhan folia tanpa racun kulat. Kalau boleh nak sembuh, kita akan campur racun kulat supaya tidak berlaku masalah ni. Dan masalah ni boleh dikatakan juga menjadi satu masalah yang besar kepada petani di kawasan Raub ni juga, atau juga di seluruh Malaysia nya. Kita perhatikan banyak masalah petani menghadapi masalah ni. Sebab kalau kita menggunakan baja folia, dia memang merancakkan ataupun membantu pertumbuhan, tetapi pada masa sama juga dia juga boleh mengganggu dari segi pertumbuhan pokok disebabkan pertumbuhan alga ni lebih cepat. Dan dia bukan hanya pada daun sebenarnya, dia juga menyebabkan pertumbuhan pokok duit-duit pada batang durian. Dia akan mencepatkan pertumbuhan pokok duit-duit di pokok durian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita dapat mengawal dengan baik, masalah ini dapat dikurangkan. Dan biasanya dia berlaku di tempat yang teduh, iaitu terlindung daripada cahaya matahari. Tempat itu memang lembap, dan di situlah tempatnya kita perhatikan paling banyak. Dan antara cara pengelasan juga ialah kalau tempat-tempat yang tak dapat cahaya matahari ini, sebenarnya daun tu kita boleh buang. Sebab tidak, dia sebenarnya kalau tak dapat matahari, dia juga merupakan satu beban pada pokok. Jadi setiap musim durian habis, kita boleh buangkan daun-daun yang tua, yang terlindung, yang ada macam ini, kita boleh buangkan juga. Jadi dapat pertumbuhan pucuk baru dan daun yang baru yang sudah matang memang menghasilkan makanan yang lebih baik daripada daun yang sudah tua-tua. Dia memang tidak berfungsi dah. Ataupun berbanding dengan daun muda, daun tua-tua ni memang fungsinya jauh kurang daripada yang baru lah. Jadi kita lihatlah perbezaannya ialah alga ni, yang ni yang dibuat tanpa rawatan, dia tak ada racun kulat. Yang ni selepas rawatan, daun yang baru pun yang tumbuh ni tak ada kulat hijau lagi. Yang ni memang dia buat setiap kali dia sembuh, dia buat rawatan, jadi kurang masalah alga ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak mengurangkan masalah alga, paling mudah gunakan Biocopper. Biocopper ni satu kebaikan ialah dia diekstrak daripada limau, copper dia, dan memang boleh digunakan dalam organik juga. Antara
racun Biocoper sangat, yang ni racun cuprum ni, ini antara satu daripada pilihan yang sangat bagus lah. Dan kita menggunakan ini sebagai kaedah pencegahan sebelum berlakunya merebaknya kulak alga. Dan seterusnya, antara rawatan yang kita boleh lakukan lagi ialah ini adalah buat semboran menggunakan nalka untuk merawat keasidan tanah. Satu daripada caranya kita nak merawat keasidan tanah ialah kalau tanah yang kurang berasid, akar dapat tumbuh dengan banyak, pengambilan zat akan meningkat, pokok akan tumbuh dengan sihat. Dan tuan-tuan dan puan-puan tengok, ini adalah busuk yang juga yang saya perkenalkan. Kita tahu sebenarnya kalau di Malaysia, saya merupakan orang yang pertama mempopularkan buat busuk, sistem busuk ini, sebab kita dapati sistem busuk ini dapat mengurangkan masalah kanker. Di samping itu juga masalah akar rumput ni dapat dikurangkan dan pertumbuhan pokok akan lebih cepat lagi. Dan kalau kita dapat mengawal keasidan tanah dengan baik, dia dapat meningkatkan penyerapan nutrien dan sebenarnya dia meningkatkan tahan penyakit. Sebab tu kalau kita bagi kalsium yang cukup, pokok durian jarang ataupun kurang diserang oleh penyakit hawa daun ini juga. Ini juga antara faktor yang sangat penting dalam memastikan pokok kita daripada kena penyakit. Biasanya saya galakkan gunakan kapur cecair sebab apa? Kehalusannya adalah 1.2 mikron ke bawah. Dan kita tahu stomata daun adalah 3 hingga 7 mikron. Kalau kita semua daun pun dia dapat diserap berbanding dengan kapur yang dalam bentuk serbuk. Biasanya dalam bentuk serbuk adalah murah, tetapi biasanya dari segi saiz molekulnya adalah lebih kurang dalam lingkungan 5 hingga 100 mikron. Kadar yang dapat diserap tu sangat sedikit lah. Jadi kadang-kadang kita tabur, kita dapati kesan tak ketara. Antara sebabnya ialah disebabkan saiz kapur itu sendiri. Ya. Dan kita juga boleh menggunakan kaedah pengaporan bukan hanya menggunakan cara manual untuk sembuh, tetapi kita juga boleh mempraktikkan dari segi kaedah fertigasi, iaitu kita menggunakan nanokam untuk merawat keasidan tanah, iaitu dalam sistem pengairan. Ini juga memudahkan kita melakukan rawatan. Di Malaysia ni sekarang kita dah banyak orang dah memulakan juga sistem pengairan. Kalau dulu memang kita tanam bergantung pada cuaca kan. Tetapi hari ini kita dah tahu kita tak boleh bergantung pada cuaca. Kalau berlakunya El Nino memang pokok kita akan menghadapi kecederaan. Jadi satu daripadanya selain pada pengawalan pengairan, kita juga mengawal keasidan tanah melalui fertigasi. Dan fertigasi ini bukan hanya untuk pengaporan juga, tetapi juga untuk pembajaan. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan kita dapati ialah kalau kita menggunakan kaedah fertigasi, pertumbuhan pokok kita memang tumbuh luar lebih cepat daripada kaedah yang kita praktikkan secara tradisional. Kalau kaedah tradisional yang kita pakai ialah baja kita tabur dan tunggu hujan baru dapat diserap. Ataupun kita siram air saja, tak ada baja, pertumbuhan pokok pun lambat. Contohnya kita dapati kalau kita menggunakan fertigasi, biasanya kita dapati banyak kebun yang saya buat konsultansi ya, 3 hingga 4 tahun sudah berbuah. Ini antara faktor-faktor yang sangat menarik. Jadi kita dapat mengurangkan masa menunggu untuk pokok berbuah. Kalau dulu kita sebut waktu saya mula-mula masuk dalam industri durian, banyak petani beritahu saya perlukan 8 hingga 9 tahun. Selepas beberapa tahun, sebab sudah mula menguasai ilmu, banyak orang kata boleh berbuah 7-8 tahun. Kemudian dikurangkan jadi 5-6 tahun. Hari ini banyak orang kata durian boleh berbuah 3 hingga 4 tahun. Tetapi di Malaysia, kita tahu banyak orang sekarang sudah boleh pokok durian berbuah 3-4 tahun. Tetapi purata kita nak tahu berapa peratus yang sebenarnya berbuah dalam kebun itu tak banyak. Banyak mungkin yang banyak.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini antara cara-cara yang dipraktikkan. Jadi kalau kita nak menandurnya, kita kena gunakan teknologi yang terbaru supaya kita dapat bersaing dengan negara jiran kita, terutamanya Thailand. Sebab pesaing kita yang paling rapat sebenarnya adalah Thailand juga. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita juga boleh melakukan rawatan dan pencegahan penyakit daun melalui kaedah semburan daun lah, folia kan. Kalau kita perhatikan pokok yang di sini yang buat semburan daun ni, pokok ni umurnya lebih kurang dalam 2 tahun. Ini salah satu kebun yang saya buat konsultasi ya. Lebih kurang dalam 2 tahun pokok ni. Agak besar, 2 tahun lebih sedikit lah. Jadi kita tahu ialah kalau kita bagi pembajaan yang cukup, pengairaan yang cukup, penjagaan yang rapi, sebenarnya kita boleh membantu pertumbuhan pokok dengan cepat. Dan kita lihat dari segi kebun ni, dari segi latar belakang juga lah. Memang rumput cuma dipotong di sekeliling dan juga tempat berjalan saja. Yang lain kita simpan. Apa yang selalu saya sebut adalah rumput merupakan kulit kepada tanah. Jadi kalau kita nak memastikan pokok kita tumbuh sihat, rumput juga adalah merupakan penjana organik di mana dia boleh menghasilkan makanan, dia merupakan menghasilkan bahan organik dan merupakan makanan kepada cacing tanah. Bila cacing tanah banyak, dia dapat mengeburkan tanah. Bila dapat mengeburkan tanah, pertumbuhan akar lebih sihat, pokok akan tumbuh lebih cepat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu contoh kebun yang saya buat di ini sebenarnya di Pahang juga lah, yang memang menggunakan kaedah vertigasi, pengurusan secara bersepadu, mempraktikkan GAP, Good Agricultural Practice, ataupun kita pakai APB, amalan pertanian baik. Dan kebun ini memang menjadi harapan saya ialah dalam 3 hingga 4 tahun akan berbuah. Dan kalau boleh kita mengharapkan purata berbuah tu boleh dapat dalam 7 hingga 80% lah. Dan ini adalah satu cadangan bagaimana kita nak mengawal hawa daun ini. Seandainya kita nak buat pencegahan, kita boleh lakukan setiap minggu, sebab banyak orang kekerapan mengembu tu berlainan, mengikut setiap petani adalah berlainan. Ada petani yang buat seminggu sekali, ada yang buat 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali, ada petani yang sebulan sembuh sekali sahaja. Tetapi bagi saya, kalau sembuh sebulan sekali itu memang susah kita nak mengawal seandainya berlakunya wabak penyakit hawa daun. Kalau boleh, saya nak cadangkan ialah mungkin boleh buat seminggu hingga 10 hari sekali. Okey, contohnya minggu pertama, kita gunakan sekilo monsterin campur dengan 1000 liter air, sembuh basah setiap pokok lah. Ini nisbah bancuhan adalah 1/1000. Dan minggu kedua kita boleh menggunakan biocopper, campur 1000 liter untuk sebagai juga bila kita campur dengan baja, campur dengan racun serangga. Minggu ketiga kita boleh gunakan biocopper, campur dengan 1000 liter dan juga campur dengan racun serangga perosak dan juga baja daun. Dan minggu keempat ini ada sedikit tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil perhatian. Minggu keempat ni satu kelebihan ialah kita menggunakan nanokalsium. Kita sembuh pada daun dan juga sembuh pada akar. Tujuannya ialah kalau kita sembuh daun, dia sebenarnya boleh meningkatkan pertumbuhan pokok dan pokok akan jadi hijau dan dia lebih tahan penyakit. Dan apabila kita sembuh pada akar, dia sebenarnya juga boleh membantu membetulkan keasidan tanah. Jadi kalau boleh kita nak menggabungkan kedua-dua, memudahkan kerja kita, iaitu menggunakan 5 liter campur 1000 liter, membasahi pokok pada daun dan juga akar. Ini antara cara-cara yang kita gunakan untuk mengawal masalah hawa daun. Jadi dengan cara-cara ini semoga dapat membantu tuan-tuan dan puan mengurangkan masalah hawa daun ataupun kita dapat mencegah. Dan seandainya kalau berlakunya hawa daun ini merebak dengan serius atau menteruk, mungkin semburan monsterin ini perlu diulang pada minggu kedua juga menggunakan monsterin. Kalau tidak, kita gunakan kaedah ini setiap bulan sekali monsterin dengan biocopper pun sudah mencukupi. Tetapi kalau untuk kita nak rawat dengan secara intensif, ini antara cara yang boleh dipraktikkan. Jadi pada malam ni saya ingat lebih kurang 45 minit. Saya sudahi dengan ribuan terima kasih
Karena tuan-tuan dan puan-puan sudi sekali lagi menghadiri kursus saya. Dan sesiapa yang berminat boleh sentiasa mengikuti dalam Facebook saya, Durai Academy. Ataupun kalau yang sesiapa nak menghadiri kursus profesional saya, boleh menghubungi saya melalui telefon 019-3848-762. Jadi sekarang saya serah balik pada pengacara untuk kita ke bahagian sesi jawab. Kalau ada apa penerangan, mungkin kita boleh mulakan ya.